Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian mingguan kita, pengajian kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ayah-ayah dan ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala beri pada kita kesempatan dan juga peluang dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan dengan apa yang kita pelajari pagi ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pembahasan kitab kita, iaitu kitab Munyatul Musalli. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 6. 1, 2, 3 6, 7, 8, 9, 10, 13. Muka surat 6, baris yang ke-13 daripada atas. Kitab Jawi. Kitab Jawi, muka surat 6, baris yang ke-13 daripada atas. Kitab Rumi tolong tulis dalam ruang komen. Okey. Kitab Jawi, muka surat 6. Kitab Jawi, muka surat 6, baris yang ke-13 daripada atas. Kitab Rumi muka surat 23. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu. Siapa dia Hasan? Hasan ni dipanggil tabi'in. Dipanggil tabi'in. Ini selepas daripada sahabat kita panggil tabi'. Orang yang mengikut panggil tabi'in. Tabi'in ni apa? Asal bahasa Arab Bila sebut tabi'in, orang yang mengikut.
Tabi'. Asalnya bahasa Arab tabi'. Isim fa'il. Kalau ramai, tabi'un. Tapi kita dah biasa guna dengan tabi'in. Asal tabi'in ni, orang yang mengikut. Kita ni pun tabi' juga. Sebab tu panggil tabi'in. Kita ni mengikut akan segala, mengikut sampai tabi'in. Tabi'in mengikut sahabat. Sahabat mengikut Rasulullah. Itu panggil tabi'. Kalau orang tanya, so tabi'in ni apa tabi'in? Kita tak tahu nak jawab. Tabi'in dalam bahasa Arab ialah mereka yang mengikut akan para sahabat. Itu tabi'in. Tabi'in. Mereka yang mengikut akan segala para sahabat. Baik, siapa dia Hasan di sini? Nama Hasan ni, ini Hasan bin Abi Hasan Yasar Basri. Dia panggil Hasan Basri. Hasan Basri. Gelaran dia Hasan Basri. Nama sebenarnya Hasan bin Abi Hasan Yasar Basri. Dia ni seorang alim fiqh. Tabi' mengikut. Tabi' isim fa'il. Alif ba'in. Tabi'. Tabi'un isim fa'il pada taba'a. Yatba'u tabi'un. Fahuwa mutba'. Kalau tasrif dia bunyi gitu. Dalam saraf. Tabi'. Orang yang mengikut. Bukan mengikut. Orang yang mengikut. Sebab tu kata tabi'un. Tabi'in. Orang ramai. Maksudnya. Mereka yang mengikut akan para sahabat. Itu panggil tabi'in. Tabi'in tu panggil plural. Tabi' dalam nama tu lain. Itu tabi' dalam nama lain. Ni tabi' dari segi istilah. Dari segi istilah akli. Dari segi istilah awam. Ada pun tabi' dalam nama tu lain. Haji Yaakob lain. Tu tabi' lain. Tu tabi' matmu'. Tu lain. Tu tabi' lain. Dalam ilmu nahwu. Baik, tak apa. Jadi Hasan Basri ni seorang alim fiqh daripada tabi'in. Dia bermazhab persendirian. Dipanggil mazhab Hasan Basri. Dia mazhab ni sebenarnya mazhab ni ada banyak. Kata ulama, mazhab yang muktabar, kesemuanya tak silap ada 8. Termasuklah mazhab Hasan Basri. Sebab dia Hasan Basri ni dia sebelum dari Imam Syafi'i lagi. Sebelum Imam Syafi'i lagi, Hasan Basri. Sebab dia ni dipanggil tabi'in ni selepas pada sahabat. Hasan Basri ni dia ada mazhab dia sendiri, tapi tak sampai kat kita dah. Yang sampai kat kita hanya 4 mazhab saja yang masyhur. Kalau dulunya asal mazhab ni banyak. Mazhab Sufyan As-Sawri, mazhab Hasan Al-Basri, mazhab Az-Zahiri, mazhab Daud Az-Zahiri. Banyak. Kemudian yang masyhur yang ada pembawakan, ataupun kita kata ada yang mendokong. Pengikut yang ada tolong bawa tu mesti ada. Pengikut dia tu yang bawanya hanya terhenti di atas 4 dia. 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi dengan Hambali. Ya, betul. Kak Nur, betul. Adapun Sufyan As-Sawri tidak ada yang mendukung. Maksud tidak ada mendukung ni, tidak ada tolong, apa panggil? Tak sampai kat anak murid, lepas tu terputus kat anak murid dah. Dia tidak ada salah silah. Salah silah dia terputus. Setakat anak murid dia, lepas tu tak ada, boleh jadi anak murid dia tak amal, seorang orang, lepas tu meninggal, mati. Tu kena ingat Sebenarnya mazhab tu banyak. Tapi yang sampai kat kita 4 mazhab je. Habis itu. Ni antara mazhab Hasan Basri lah. Ni perkataan tabi'in. Lagi pula dia ni seorang sufi. Dia lahir pada tahun 21 Hijrah. Tengok jauh dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Imam Hanafi lahir pada, tak silap saya, Imam Hanafi lahir pada tahun 60 Hijrah ataupun 50 Hijrah. 60 Hijrah. Lebih kurang 50-60, tak ingat. Kalau ikutkan, Imam Hanafi tu sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Sepatutnya begitu.
Sebab dia lahir pada 21 Hijrah. Dia lahir pada tahun 21 Hijrah di Madinatul Munawwarah. Dan dia wafat pada tahun 110 Hijrah. Kalau kita tengok zaman itu sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Maksudnya Imam Syafi'i tak sempat. Sebab Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijrah. Adapun Imam Hasan al-Basri, dia meninggal pada tahun 110 Hijrah. Dia ni alim fiqah. Mazhab dia mazhab sendiri dia. Tak sampai kat kita. Allah Ta'ala takdir tak sampai pada kita. Kalau sampai pada kita 8 mazhab. Ada penokong, ada bawa, ada orang yang pembawa, ada orang yang bawa. 8 mazhab tu. Boleh jadi dalam dunia ni ada 8 mazhab. Tapi yang sampai 4 mazhab sahaja. Tu dia. Habis itu. Tengok. Itu yang panggil Hasan al-Basri. Tengok. Dan riwayat daripada Hasan. Kalau semua orang tanya esok dalam kitab Musalih, Hasan apa? Hasan al-Basri. Radiyallahu anhu. Bersabda Nabi, bahawa Nabi SAW bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras. Apa sungai yang deras? Tengok dia kata, umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama. Ini bandingan dia tu. Nak cerita semayang ni. Orang semayang 5 waktu ni bandingannya seperti bandingannya sungai yang deras. Apa deras? Tulis. Sungai yang mengalir. Sungai yang airnya berlari. Air duk mengalir je 5 waktu tu. Nak cerita apa? Nak kata 5 waktu tu sentiasa ada. Bukan kata hari ni 5 waktu, esok tak ada cuti. Nah, bukan begitu. Begitulah diibarat seperti sungai. Sungai tu sentiasa mengalir. Dia tak ada stop. Tak ada. Dia mengalir je. Bila sebut kita kata sungai, dia akan mengalir. Begitu juga semayang. Diibaratkan semayang tu mesti mengalir. Apa dia? Tiap-tiap hari kena semayang. Tiap-tiap hari kena semayang. Non-stop. 5 waktu tu non-stop. Hak wajib tu. Kena buat. Kalau kita kira-kira berapa minit semua haji. Semayang jemaah lah. Saya ambil semayang jemaah. Contoh kita kata semayang jemaah tu daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Saya duk kira-kira tu. Kalau lah kita kata sekali dengan zikir lah. 15 minit. Semayang jemaah. Kalau zikir. Paling-paling pun. Semayang jemaah tu. Lebih kurang zikir sekali. Kita rasa 15 minit tak ambil. Satu waktu tu ambil 15 minit. 4 kali semayang dah sejam dah. Sejam 15 minit je. Kita peruntukkan untuk semayang jemaah. Untuk semayang 5 waktu. Itu untuk semayang jemaah. Kalau tak semayang jemaah. Kalau semayang biasa macam kita ni lagi sekejap. 5 minit je. 5 kali 5, 25 minit. Contohlah. Kita ambil 5 minit maksimum. Habis semayang subuh sekejap Ustaz. 1 jam sehari je. Itu semayang jemaah tu je. Hak ni tak semayang jemaah ni. Kita kira berapa minit? Dalam setengah jam lah. Setengah jam. Dengan setengah jam. Ni nak cerita kata. Nak cerita semayang tu penting. Semayang tu tak dapat tidak mesti kena buat. Ya betul. Hasan al-Basri tu yang perkataan Hasan al-Basri betul dah. Bukan Hasan al-Banna tu lain tu Mesir. Itu yang kita apa tu apa? Kita apa tu? Bukan Nota Aurat. Hasan al-Banna tu lain. Ni Hasan al-Basri. Seorang ahli sufi. Kalau tengok dalam kitab Syarah Kifayatul Azkiya, Syarah bagi Hidayatul Azkiya. Kitab tasawuf, banyak perkataan Imam Hasan al-Basri. Tu dia. Tengok. Dia kata sembahyang 5 waktu itu seumpama. Ini bandingan.
sungai yang deras, yang mengalir. Dia maksurat, betul. Hasan al-Banna tu buat maksurat. Ni bukan Hasan al-Banna baru lagi. Orang baru. Hasan al-Banna ni orang baru, orang Mesir. Dia panggil orang Mesir ni, Hasan al-Banna ni, dia panggil, dia ni ketua Ikhwan Muslimin. Pengasas. Di antara pengasasnya, Ikhwan Muslimin. Itu Hasan al-Banna ni baru, orang baru tu. Hasan al-Basri ni, ni Hasan al-Basri tu tabi'in tu. Kita ni berapa kali tabi' dah ni. Baru lagi 1925, betul. Hasan al-Banna 1925 baru lagi. Hasan al-Basri lahir pada tahun 21 Hijrah. Dia kaum muda. Hasan al-Basri dia lahir pada 21 Hijrah. Jauh. 21 Hijrah. Nyamuk dah. Tengok. Dia kata umpama sembahyang 5 waktu dan seumpama sungai yang deras. Yang ni berlari air lah. Air tu sentiasa berlari je. Pada pintu. Hal keadaan sungai yang mengalir tadi tu. Pada pintu seorang kamu. Lagi banyak airnya. Air sungai. Diibaratkan ni kinayah. Pintu ni kinayah. Sindiran. Kalau belajar ilmu balaghah tu, ilmu sastra panggil sindiran. Kinayah. Pintu ke Ustaz? Air tu. Air ada pintu ke? Ni sindiran. Nak cerita kata kinayah kepada hampir dan mudah. Hampir dan mudah seorang kamu lagi banyak airnya. Mana mudah kita untuk mendapatkan air? Ibaratnya semayang tu mudah kita nak mengerjakan semayang 5 waktu. Tak payah pun. Kalau orang kata semayang tu susah, tu pelik. Aku ni susah betul nak semayang 5 waktu. Kalau ada orang beritahu kita. Apa yang susah? Kita daripada kecil, didikan kita semuanya kebanyakan lah. Semua sekolah rendah agama. Sekolah rendah agama. Paling kurang mesti tahu basic semayang tu. Sebab tu dia kata, itu pada pintu seorang. Pada pintu ni maksudnya pada hampir dan mudah. Tulis itu. Tulis tu, ini kata sindiran. Kinayah dia panggil. Kinayah isyarat kepada pintu tu dengan mana? Hampir dan mudah seorang kamu. Untuk kita kerjakan semayang tu hampir, mudah. Lagi banyak airnya. Tengok. Air pun banyak. Memandilah ia seorang kamu padanya, pada air itu, pada sungai itu, tiap-tiap hari 5 kali. Tengok. Ibaratnya kita mandi macam 5 kali. Ibaratnya ginilah. Haji Kawan Zaman. Ibarat dia gini. Kita ni sehari kalau tak mandi lagu mana? Lagu mana sehari mak ni? Boleh ke tak? Boleh duduk tak? Tak boleh duduk. Hati tak tenang. Badan aku ni belengah. Hati tak sedap. Kadang-kadang kita sehari paling kurang sehari 3 kali. Hak wajib tu. Tak tahu lah kalau orang mandi sehari sekali, wallah alam lah. Tapi nak cerita kata mandi juga. Kena wajib mandi. Dia belengah, dia tak sedap. Semayang pun begitu juga. Busuk kong. Tu orang Kedah. Nak cerita kata begitu. Nak kata mandi tu tengok. Dia kata tengok. Memandi ia seorang kamu. Padanya pada sungai itu tiap-tiap hari. 5 kali. Maka apa yang tinggal atasnya daripada karatnya. Apa karat? Tulis itu dakinya. Tulis itu dakinya. Lama ingat karat apa Ustaz? Karat tu maknanya daki. Tengok dia kata. Maka apa yang tinggal
Maka apa yang tinggal atasnya, atas seorang kamu tadi tu, daripada karatnya, daripada dakinya. Tengok. Ni ibaratnya, dia Syekh Daud Fatani, dia bagi contoh. Ni sebenarnya pada hadis Nabi sebenarnya. Daripada hadis Nabi. Syekh Daud ni dia bukan ambil perkataan ni sendiri. Dia banyakkan semua. Ini pun hadis Nabi sebenarnya. Sebenarnya ada dalam hadis Nabi, tak apa saya nak sebut. Takut orang kata, Ustaz, apa Ustaz? Perkataan ni macam pelik sikit Ustaz. Ni perkataan Syekh Daud. Ini hadis Nabi. Dia ambil daripada hadis ini, diriwayat daripada Jabir. Tak ada dalam kitab. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW, Masalus salawatil khamsi kamasalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minu kulli yawmin khamsa marrat. Qala al-Hasan wa ma yubqi dhalika minad daran. Maksudnya umpama solat 5 waktu itu ialah umpamanya sungai yang deras yang banyak airnya di tepi pintu sungai kamu. Ya, balik. Tak apa. Ya. Okey, baik. Musafir tak apa, boleh dengar dalam kereta. Tak apa, kalau beritahu tak apa, tak masalah. Baik. Setiap hari ia memandi dirinya 5 kali. Kata Hasan Al-Basri, dan apa yang tinggal demikian daripada karatnya, daripada dakinya. Apa yang tinggal? Tinggal daki lah. Dia gini, kalau kita seorang tu dia tak mandi, dia tinggal daki dekat badannya. Begitu jugalah kita kata orang semayang. Dia kalau tak semayang tu seolah kata ada perkara-perkara yang kotor pada batinnya. Ibaratnya macam orang semayang, orang tak semayang. Ibaratnya macam orang tak mandi. Itu maksud dia. Maka apa yang tinggal atasnya seorang daripada karatnya. Karat ni apa? Daki. Tengok apa maksud dia? Tengok dia nak syarah pada kita, Haji Yaakob. Yakni bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya. Tiada tinggal satu dosa pun. Tiada tinggal satu dosa, tulis. Dobit situ. Tiada tinggal satu dosa daripada beberapa dosa. Tiada tinggal satu dosa, yakni daripada beberapa dosa. Dobit situ. Tak tinggal satu dosa tu, melainkan diampun akan dia, akan dosa tu. Tidak dosa yang besar-besar. Diampunkan. Maksudnya apa? Dosa-dosa kecil tu semua diampunkan. Tapi tidak bagi dosa-dosa besar. Sebab apa? Maka tafriq pada ketidak berdosa yang besar. Maka berkehendak ia seorang kepada taubat. Kena ingat, semayang kita ni, 5 waktu ni, dia menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, itu terhenti di atas kita bertaubat kepada Allah. Tu kena ingat, dosa besar tu tak boleh. Kena taubat. Dia semayang. Dia semayang. Tapi berzina. Na'udzubillah min zalik, tak jauh. Dia tapi mencuri. Adakah dosa besar dia terhapus dengan sebab dia semayang 5 waktu? Tidak terhapus, melainkan dia tahu bertaubat kepada Allah. Melainkan dia bertaubat kepada Allah dulu. Betul. Ajar raya betul. Tu conclusion dia lah. Habis itu. Tu kena penting kan. Jadi semayang ni soalan kata nak menyucikan daripada dosa-dosa kecil kita. Kalau esok orang tanya kita esok ni, semayang ni apa faedah banyak tak banyak? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil banyak. Kalau dosa-dosa besar ni maklum mencuri apa sebagainya, mengumpat dosa kecil. Mengumpat.
Lepas tu, kita kata apa lagi? Dosa kecil. Kita kata duk menipu. Kalau menipu tu, dia tak masuk kabair kan? Mendusta, tipu, menipu orang. Dosa juga. Kalau kita tipu orang tu, kena minta maaf dengan dia. Sebab tu tu dosa kecil. Kalau dosa bersangkut paut dengan orang, tu tak diampunkan juga. Sebab apa? Sebab dia kena minta maaf dengan orang tu. Ada pun dosa kecil semata-mata dia buat. Pakai seluar pendek. Dia pakai seluar pendek. Tayang. Lepas tu apa? Bila pakai seluar pendek, buka aurat. Kalau dosa besar ni kata ulama, iaitu kabair. Yang 7 tu. Mencuri, berzina, membunuh. Tu dosa besar. Jadi salah siap. Dosa kecil maklumlah. Betul lah. Dosa kecil selain daripada zina dan syirik. Maknanya bukan zina syirik saja. Membunuh, mencuri. Itu dosa besar lah. Kabair. 7 dosa besar. Duk mengumpat orang. Duk membawang. Ajar rayu. Membawang sini, membawang sini. Contoh. Lepas tu apa lagi? Tak kira lah dosa kecil. Tak tutup aurat. Pergi main bola pakai seluar pendek. Contoh. Dosa tak berdosa, bukan dosa besar, dosa kecil. Macam-macam dosa kecil. Mencuri berzina bunuh tu, itu dosa besar. Itu dosa besar. Habis itu. Jadi kalau kita fikir balik, kalau kita tengok apa yang kita faham dengan kitab ni, jadi kalau dosa-dosa kecil tu kebanyakan terhapus dengan kita mengerjakan solat fardu. Allah Akbar. Contoh, kita ada buat salah dengan orang. Sakit hati orang lah. Dosa juga. Kita menyakiti hati orang kan. Contohlah. Solat tak kena qada. Itu masalah lain. Ni bertaubat sama apabila sudah kita melakukan solat qadar. Qada yang telah kita tinggal dulu baru sempurna taubat kita tu ustaz. Ni soalan minta maaf. Saya salah faham. Adakah kena bertaubat sama apabila sesudah kita melakukan solat qada? Dia taubat ni, kita maklum dah. Haji Khairul. Dia tak lepas 2-3 perkara. Kita nak qada solat tu kena taubat dulu. Apa dia? Takkanlah baru nak solat qada baru nak taubat. Tak jadi tu. Dia mesti taubat dulu baru kita solat qada. Meninggalkan semayang. Ingat dosa kecil. Dosa besar. Di antaranya. Yang main-main. Kadang-kadang ada setengah orang tu tak nampak semayang. Lepas tu tinggal semayang tu kalau ikut kitab dulu tu sampai kena hukum bunuh. Lewat solat dengan sengaja pun itu pun pembahasan lain pula. Ada nanti dalam kitab. Berdosa juga. Lewatkan solat-solat berdosa juga. Tapi tak sampailah berdosa besar, dosa kecil lah. Melewatkan dengan sengaja. Melewatkan dengan sengaja. Dosa tak dosa. Banyak dosa sebenarnya. Sebab tu kita ada top up kita dengan apa? Dengan pahala. Dosa versus pahala. Sebenarnya kalau kita fikir balik, kita nak dapat sentiasa dapat pahala macam mana? Kadang-kadang tak bersangkut dengan orang dapat dosa dah. Ada. Macam tadi lah melewatkan semayang. Dengan sengaja. Tak libatkan orang pun. Kita sendiri. Ni kena perhatilah. Habis itu. Jadi Haji Karun maksudnya kita taubat dulu baru kita taubatlah nak sembahyang qada. Mengatakan solat tak wajib. Saya tak ada tengok lagi video tu. Tak ada tengok lagi. Kalau Zuhair kata sembahyang tu tak wajib, itu akidah dia murtad. Ataupun dia kata gini. Dia kata sembahyang tu wajib tapi aku malas. Tu berdosa. Tapi kalau dia kata sembahyang tu dia kata sembahyang tu memang tak wajib. Tapi kena tanya,
Dia kata semayang tu tak na'udzubillah min zalik lah. Dia kata semayang tu bukan tuntutan, bukan rukun Islam. Contoh dia kata. Dia menafikan. Semayang tu kata tak wajib. Padahal semayang tu wajib. Dia menafikan. Bagi semua orang. Maka itu boleh jatuh murtad. Dia panggil kafir murtad. Dia panggil. Jatuh kafir lah. Dia panggil kafir murtad lah. Riddah. Orang yang keluar daripada Islam. Secara automatik dia terjatuh sendiri. Terkeluar sendiri. Saya tak boleh tengok tu apa video tu Hajar Rayu bagi kat saya. Terlupa nak tengok semalam. Mengatakan solat tak wajib. Maklum. Tapi ibarat je. Kalau kita kata ustaz, dia ni tak kata semayang tak wajib. Tapi dia malas. Malas berdosa. Berdosa tu dengan sebab malas. Tu lain. Dia tak mengingkar. Dia kalau ingkar kata semayang tu tak wajib, tu masalah. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Takut ada kat dalam Malaysia, wallahu alam lah. Minta jawab daripada kita habis itu. Sedih sekarang akidah orang kita sekarang ni, akidah di tempat kita ni kurang. Apa tu, Haji Kamal Zaman. Ada tangan. Ya. Dia tak sampai lagi musyabihah dia panggil. Yang menyerupakan. Tak apa, nanti kita bahas kat tauhid. Mari tengok habis. Dari riwayat daripada Ubadah Ibn Samit. Dan diriwayatkan. Ini dikatakan janjian Allah kepada mereka yang bersolat dengan syurga. Ni janji Allah Ta'ala kalau orang semayang ni. Tengok. Dari riwayat daripada Ubadah Ibn Samit. Siapa dia Ubadah Ibn Samit ni? Siapa dia Ubadah Ibn Samit? Nama dia Ubadah Ibn Samit bin Qais bin Asram bin Fahrin bin Ghanamin bin Salim bin Auf. Tak ada dalam kitab, tak ada Ya, betul. Maaf lambat, tak apa. Ajar resmi ni tak apa. Ubadah bin Samit bin Qais bin Asram bin Fahrin. Tak ada dalam kitab. Ni dulu kalau mengaji dulu tok guru dia bahas siapa nama orang ni. Kena setengah tu gitu. Setengah guru gitu. Setengah guru dia baca gitu je. Saya ni jenis suka nak tahu siapa Ubadah bin Samit ni. Kalau orang tanya ustaz, siapa Ubadah bin Samit? Sekurang-kurangnya kalau esok kita mengajar tu Haji Kamal Zaman, kalau Haji Kamal Zaman boleh mengajar balik kitab Musalli ni, dia jadi detail. Lagi detail. Kita boleh tahu siapa Ibn Abdullah bin Samit. Siapa dia Hasan bin Basri. Jadi kita boleh tahu sejarah dia. Nama dia Ubadah bin Samit bin Qais bin Asram bin Fahrin bin Ghanam bin Salim bin Auf bin Amrin bin Auf bin Al-Khazraj Abul Wali Al-Ansari Al-Khazraji As-Sahabi. Hadirun. Ia hadir peperangan Badar, sahabat Nabi. Abdullah bin Samit ini peperangan sahabat Nabi yang hadir di dalam peperangan Badar. Dan juga dia ni hadir pada pembukaan Mesir. Dan dia jugalah orang yang pertama, orang yang menjadikan qadi di Palestin. Orang yang menjadi qadi di Palestin dia, Abdullah bin Samit. Dan pembukaan kota Mesir. Iaitu Abdullah bin Samit juga. Saya tak silap saya Abdullah bin Samit ni, Allah lah tak ingat. Tapi rasa macam dia kubur di Mesir. Sebab Masjid Amr bin Al-As itu dibuka di Mesir. Masjid Amr bin Al-As tu saya pernah pergi di Kairah tu. Siapa pernah pergi Mesir dia tahulah. Masjid Amr bin Al-As antara masjid yang lama. Masjid yang lama. Ya betul. Orang yang pertama yang jadi qadi di Palestin, Abdullah bin Samit. Terima kasih buat tu Cikgu Rahayu tolong buat apa? Tolong buat tu nota kaki kat dalam tu. Orang cikgu ni lah cepat sikit, dia tulis je dah biasa dah. Cikgu
Baik, habis itu. Kemudian Abdullah bin Samit ni dia ada menghafal, dia meriwayatkan hadis sebanyak 181 hadis daripada Nabi. Abdullah bin Samit ni dia meriwayatkan daripada hadis Nabi tu ada sebanyak 181 hadis. Dan juga dia ni salah seorang yang mengajarkan Quran kepada ahli sufah di Masjid Nabawi. Orang mengajar Quran juga. Abdullah bin Samit ni seorang yang mengajar Quran. Orang Qori. Mengajar Quran pada ahli sufah. Di Masjid Nabawi. Lagi pula dia juga seorang sahabat yang menghimpunkan Quran di zaman Rasulullah SAW. Maksudnya dia zaman Sayyidina Osman. Boleh jadi dia menghimpunkan Quran. Maksudnya dia sempat dengan Nabi, kemudian dia menghimpunkan Quran. Habis itu. Kemudian diutuskan oleh Sayyidina Umar ke Syam. Dia ni diutuskan oleh Sayyidina Umar ke Syam untuk mengajarkan Quran kepada orang-orang di Syam. Dia lahir sekitar tahun 38 sebelum hijrah. 38 sebelum hijrah. Bukan 38 hijrah. 38 sebelum hijrah. Wafat pada tahun 34 hijrah. Maksudnya, kalau kita kata Hasan Basri tadi, dia lahir pada tahun 31 hijrah. Maksudnya Hasan Basri itu sempat bersama dia. Maksudnya Hasan Basri itu sezaman dengan dia. Tengok. Betul-betul. Jadi Hasan Basri itu kita nampak tadi. Hasan Basri dia lahir pada tahun 21 hijrah. Ni kawan ni apa tu? Meninggal tahun 34 hijrah. Maksudnya Hasan Basri sempat lah. Tapi Hasan Basri di Basrah. Habis. Itu sedikit tentang biodata Abdullah bin Samit. Baik. Apa kata dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kalimah Arab dia tak apa, saya baca yang Arab dulu, tak apa. Hadis ni punya lagu mana, tengok. Saya baca yang Arab dulu. Hadis riwayat pada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, khamsu salawatin katabahunna Allah tabaraka wa ta'ala 'ala al-ibadi man ata bihinna lam yudayya' minhunna syai'a istihfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allah ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Tengok. Itu hadis yang berbunyi dalam bahasa Arab, bentukan bahasa Arab. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz, Syekh Daud ni kadang-kadang dia tulis hadis tapi dalam bahasa Melayu. Dia nak terjemah pada kita, bukan dia tak tahu. Kita sedih Ada setengah-setengah orang dia mengkritik ulama'. Tu saya sedih, cukup sedih. Mengkritik ulama'. Kita bandingkan kita dengan Syekh Daud ni jauh. Ada setengah-setengah tu dia kata kitab Syekh Daud ni, contoh kitab Syekh Daud banyak hadis dhaif, kata dia. Ada setengah-setengah ataupun ada pun setengah-setengah kata Syekh Daud tak ada tulis lafaz hadis pun. Kadang-kadang panggil Daud pun ada. Tak panggil Syekh Daud, panggil Daud. Saya ni ibaratnya ginilah. Kalau kita panggil ulama' dulu panggil Daud je, Daud bin Abdullah. Kita panggil dia tu, panggil nama tak apa. Wei, panggil Wei kat tu. Nama apa? Ma'e, panggil Ma'e itu je. Ibarat dia gitu. Jangan panggil, kita hormat. Bandingan kita dengan ulama' dulu jauh beza. Jangan begitu. Hormatilah ulama'-ulama' dulu.
Itu bahaya panggil nama, dia panggil kadang-kadang panggil nama apa? Panggil Daud. Kawan tu buat kitab cantik dah. Kita ni tak ada buat kitab apa, patut panggil Daud. Itu tidak adab. Kalau bahasa Arab, kalau Arab Mesir dia kata mafish adab. Mafish adab, tak ada adab. Tak ada adab. Adab dengan ulama tak ada. Tengok ni. Ini terjemahan, tengok. Kata diriwayat pada Ubadah bin Samit. Ya, tak ada adab betul. Tak apa. Bermula lima sembahyang ini di fardu Allah akan segala hamba. Jadi 5 sembahyang 5 waktu ni difardukan akan segala hamba. Maka barang siapa mendatangkan dia, mendatang tulis dengan mana mengerja tulis. Barang siapa mengerjakan akan dia, ini dengan dia, dengan sembahyang tu. Tidak beradab Saya rasa sepatutnya orang-orang jenis-jenis ni patut kita kena ajar sekali. Yang orang yang kutuk ulama ni, kita tak pernah respect pada dia. Saya lah. Kalau dia tak respect ulama dulu, kita tak respect pada dia sebenarnya. Kita tak angkat tangan pada dia. Kalau dia mengajar dekat surau masjid, saya rasa saya tak respect. Saya tak tahulah kalau ada jemaah yang saya pelik Haji Kamal Zaman. Bila dia mengajar kat surau, ada orang nak dengar juga. Orang dengar tu saya tak pasti dah. Dia boleh pakai juga buah kawan tu juga. Dia tak kenal ke Syekh Daud siapa dia kadang-kadang. Saya cukup sedih Kadang-kadang setengah orang tu Imam Ghazali pun dia kutuk Imam Ghazali. Ada juga Imam Ghazali. Imam Ghazali begitu juga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Banyak hadis-hadis dhaif. Ada dulu tapi tapi dengar kata Allah alhamdulillah lah. Dengar kata alhamdulillah dah tarik balik. Saya tak ingat. Itu keluar surat khabar dulu Keluar dalam paper. Tak silap tahun 2013-14. Ada jemaah hantar kat saya baru ni. Tak silap Haji Khairul ke siapa yang hantar kat saya. Kata ustaz ni macam ni, ustaz kata prof ni doktor ni dia kata doktor UKM tak silap. Apa tu, orang perempuan lah, doktor tu perempuan lah. Saya pun tak ingat. Tapi dia bagi tahu lah. Dia kata dalam keratan tu, dia kata banyaknya dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak yang hadis dhaif. Tak boleh dipakai. Jangan cakap gitu. Kita mengaji berapa lama dengan dia? Syekh Daud mengaji berapa tahun? Syekh Daud mengaji berapa tahun? 42 tahun. Syekh Daud belajar selama 42 tahun. Kita dah belajar baru ni, nampak tak kita cerita baru ni? Di Mekah saja 30 tahun. 5 tahun di Aceh, 5 tahun di Fatani 35 tahun. 5 tahun di Madinah 40 tahun. 2 tahun di Aceh. Kita tanya balik orang cakap tu. Itu Syekh Daud lah Kalau Imam Ghazali tu tak apalah. Kalau Imam Ghazali lagilah, siapa Imam Ghazali? Hujjatul Islam. Hafal 600,000 hadis. Serta mengetahui akan sanad-sanad dia. Cuba cari dalam dunia sekarang ni, siapa yang boleh hafal 600,000 hadis serta mengetahui sanad dan rawi. Betul ajar Rana. 42 tahun. Allah Akbar. Separuh hidup 42 tahun. Ya Allah. Saya cukup sedih. Saya jadi touching. Kita kalau ulama' ni, kalau saya rasa sedih. Saya sanggup kata, kalau siapa nak kata tu, saya nak marah. Saya cukup marah. Kalau orang kata ulama' dulu, hilang sabar. Ayah saya ke Ustaz? Bukan ayah saya. Bukan adik-beradik saya, Syekh Daud. Tapi kita rasa ada sensitif. Kita orang Islam ni, orang belajar kitab ni, kita ada rasa sensitif. Apabila ulama' dicela, kita terasa Allah Akbar. Tengok apa ni. Kita dengan Mazhab Syafi'i, Aisyah isteri Nabi kita dicerca.
Nak tindakan macam mana? Ni susah lah. Wallah alam tu lah. Ni isu ni macam-macam. Habis itu. Jadi sebab itulah yang ahli sunnah kita sekarang ni alhamdulillah. Yang ulama-ulama baru kita yang doktor sekarang ni semua dah bagus. Dah naik, dia dah belajar apa semua. Mengetahui, mengenal ilmu-ilmu turas. Bagus itu saya respect lah. Kita respect juga orang-orang ahli profesional seperti doktor sekarang ni alhamdulillah kebanyakan dah belajar talaki kitab. Tak apalah. Sekadar begitu pun tak apa. Asalkan dia mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Kepala dia pelik Allah Akbar. Mau ni ada sahabat tanya, tuan-tuan. Sahabat tanya sewaktu dekat dia baru berpindah kerja di Perlis. Tak maaf saya minta maaf kalau ada orang pelik kat sini, saya minta maaf jadi sahabat tu dia belajar kitab Hidayatul Azkiyah baru ni dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni duduk dekat Perlis sekarang ni, saya asal orang Penang. Tapi berpindah kerja sebagai penguat kuasa. Orang muda lah dalam 40-an lah. Tak pencen lagi. Mungkin naik pangkat pindah kat Perlis. Dia semayang kat masjid tu angkat doa. Dia cerita, dia mesej. Baru 2 hari lepas mesej saya. Dia mesej tu dia kata, "Ustaz, saya doa angkat doa pakat semua kumur tengok dia macam ni." Dia kata semua pakat tengok saya, Ustaz. Nak buat lagu mana, Ustaz? Tak kata baca doa tak apa. Pakat tengok tu macam nak pukul tu. Dia kata, pelik sungguh kita puak ni. Angkat tangan doa je, orang pakat tengok dah. Sebab apa? Sebab satu kepelikan di Perlis, masjid di Perlis. Bukan semua, tapi ada kebanyakan begitu. Habis jemaah saya kata, nak buat macam mana, Ustaz? Tak apa, baca je doa. Takkan nak suruh polis tangkap kot. Takkan baca doa salah, kena tangkap. Takkan jadi sampai undang-undang jenis macam tu. Tu pelik. Tu sangat pelik Allah Akbar. Nauzubillah min zalik, minta jauh lah kita daripada perkara-perkara sebegitu. Minta jauh. Habis. Tengok kitab lagi sikit lagi. Lima sembahyang ini difardu Allah akan segala hamba. Segala hamba ni tulis. Yang ni segala hambanya yang mukallaf. Dobek situ. Segala hamba, yang ni segala hambanya yang mukallaf. Maka barang siapa mendatangkan, ini mengerjakan. Mendatang mana mengerja. Barang siapa yang mendatangkan, yang ini mengerjakan dengan dia, dengan semayang tu sempurna. Dan tiada dikurang akan haknya hak semayang. Haknya mana? Haknya tu, yang semayang tu, yang mengurangkan dia. Tulis. Yang ni, yang mengurangkan pahalanya. Jadi semayang ni kena ingat. Jangan sampai kita mengurangkan pahala. Jadi buat penjenayah. Kacau sungguh buat ni. Baik, habis. Tengok. Jadi tengok. Maka barang siapa mengerjakan dengan semayang sempurna dan tiada dikurang akan haknya. Haknya mana? Haknya semayang tadi tu yang mengurangkan dia. Yang ini yang mengurangkan pahala. Ada Allah cakap semua ulama Muslim Nusantara tak boleh pakai. Tak pernah tulis kitab. Cakap merepek-repek macam-macam. Saya marah, suruh dia pergi kedai buku tengok sendiri berapa banyak kitab-kitab tulisan ulama Nusantara. Lepas tu blok dia. Malas saya nak dengar dan malas nak layan. Tu. Tengok. Dia kata ulama Nusantara tidak ada penulisan daripada ulama Nusantara. Ni kita duk baca ni kitab apa ni? Ni cerita ni siapa duk tulis ni? Orang Arab mana ni tulis ni? Kita mengaji kitab Mu'tasim Musalli ni, siapa dia karang? Ni ulama Nusantara lah ni. Allah Akbar. Orang kita ni kadang-kadang sampai satu tahap tu dia boleh, apabila dia kritikan dia berlebih-lebihan tu sampai menjadikan dia tu jadi seorang yang jahil berdengung. Jahil berdengung. Na'udzubillah min zalim, tak jauh. Tak rasa touching, sensitif. Apabila ulama dikutuk, kita biar gitu. Saya cukup sensitif. Kalau ulama dicela, cukup marah. Cukup marah.
Kadang-kadang bila dengar kata orang kutuk ulama, saya sanggup jadi. Bukan nak berdebat apa. Kita nak kebenaran. Kita tak mau biar tu. Oh ni. Oh ni Imam Syafi'i. Jadi bila ada orang kutuk tu ulama tu, jadi saya, kerana saya ke depan. Sebab apa saya ke depan? Sebab kita nak protect. Kita nak jaga ulama dulu. Boleh pahala kita protect Haji Kamal Zaman. Contoh Haji Kamal Zaman, contoh ada orang kutuk ulama. Boleh kita duduk diam je Kamal. Ibarat ulama ni lebih daripada ayah kita lagi. Kerana lebih daripada ayah kita lagi. Kerana dia ni lebih dari keluarga kita. Kalau tak ada ulama, tak kenal kita ilmu. Kalau lah tak ada ulama, tak kenal lah kita ilmu. Itulah, sabar je lah. Sabar je lah. Tapi Alhamdulillah lah, saya Alhamdulillah, tak ada lagi lah orang jumpa saya tu dia marah kat ulama, tak ada lagi lah. Alhamdulillah lah. Takdir katalah, kalau ada macam tu sampai tahap gaban tu, tak ada lagi lah. Habis itu. Tengok. Jadi, semayang tu dia kata, maka barang siapa yang mengerjakan dengan semayang, sempurna tiada kurang akan haknya. Jangan kita kurangkan akan haknya. Yang boleh mengurangkan dia. Apa boleh mengurangkan? Ini boleh mengurangkan pahala bersemayang. Kalau orang tu semayang sempurna, dia biasa ingat, kena ingat. Yang dikatakan semayang yang tidak boleh mengurangkan pahala semayang tu, seperti apa? Kita buat perkara-perkara sunat. Kita buat perkara sunat dalam semayang. Itu nak panggil tak mengurangkan pahala semayang kita. Contoh, kita angkat takbir Allahu Akbar. Ni angkat takbir tu takbir tu ihram, angkat takbir ni. Ini benda sunat. Silat. Angkat Allahu Akbar. Ni benda sunat. Sami'allahu liman hamidah. Ni semua benda sunat. Jadi apabila semua benda sunat kita buat, itu yang dikatakan sempurnanya semayang kita. Sempurnanya semayang kita. Itu dia. Baik. Tengok. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia semayang sempurna dan tiada dikurang akan haknya, hak semayang, yang mengurangkan dia, yang boleh mengurangkan pahala tu. Siapa buat kerja dengan sempurna tadi tu, adalah bagi seorang tadi tu, pada Allah Ta'ala janjian Allah bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Allah Akbar, masuk dalam syurga. Tulis itu. Bukan kata dengan, ya betul Haji Hairul. Haji Hairul 500 lebih sunat pada bab solat. Ada betul. Baik. Dobit di situ. Adakah Allah Ta'ala masukkan seseorang hamba tu dengan masuk syurga dengan sebab semayang dia? Ini kena dobit. Allah Ta'ala masukkan seseorang tadi, masukkan dia ke dalam syurga tu. Yang ni tulis itu. Yakni dengan limpah kurnianya dan rahmat Allah. Tulis itu. Dobit situ. Dobit pada kata syurga, bahawa memasukkan dia ke dalam syurga, yakni dengan limpah kurnianya dan rahmat Allah. Dengan limpah kurnianya dan rahmat Allah. Itu maksud dia. Dengan limpah kurnianya dan rahmat Allah. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga ni bukan dengan asbab. Bukan dengan asbab kita bersemayang semula tu tak. Itu sebagai asbab saja. Sebenarnya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga itu dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Habis itu. Dan barang siapa meninggalkan semayang. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Kita menyebutkan perkara itu dengan tidak elok, maka sunat kita menyebutkan na'udzubillah min zalik. Ini nak ajar saya nak beritahu. Apabila kita menyebutkan sesuatu perkara yang tidak elok dengan perkataan yang tidak baik,
Maka sunat bagi kita sebut a'udzubillahi min zalik. Itu kalau seorang aku berlindung dengan perkara demikian itu. Kalau ramai, na'udzubillahi min zalik. Macam kita ramai ni, tengah belajar ni. Na'udzubillahi min zalik. Dia betul ajaran ana. Apabila kita menyebut sesuatu perkara yang tidak elok ataupun yang tidak baik, maka sunat kita sebut a'udzubillahi min zalik. Tu apa? Hajar Kasum boleh tulis. A'udzubillahi min zalik. Alif, ain, waw, zal. A'udzu. Ba, alif, lam, ha, billahi. A'udzubillahi min zalika. Mim, nun, zal, lam, kaf. A'udzubillahi min zalika. Tulis dekat paparan tu. Ya, apa tu, Hajar Kasum dia boleh tulis bahasa Arab. Hajar Kasum ustazah mengajar. Ustazah Kasum tu, Hajar Kasum boleh tulis bahasa Arab. Siapa mampu tulis bahasa Arab, tulis. Kak ini ke, siapa ke? A'udzubillah. Ya, tepat sekali. Hajar Kasum, terima kasih banyak. A'udzubillah min zalik. Tu perkataan dia. Kalau seorang, aku berlindung dengan Allah daripada demikian itu. Kalau seseorang itu menyebut perkara yang tidak baik. Contoh kita kata, kita cerita. Berzina ni begini-gini. Lepas tu kita kata, a'udzubillah min zalik. Minta jauh. Habis itu. Soal tak sebab. Saja sebab yang masyhur itu ialah dengan kurnia dan rahmat Allah. Tepat sekali. Hajar Zulina. Tepat sekali. Baik, habis. Tengok lagi. Dan barang siapa meninggalkan dia semayang dan meringankan dia semayang. Dengan haknya, hak semayang. Tinggal semayang. Dengan diri hak dia. Hak dia tu apa? Bila sebut hak dia, jadi orang yang dah sampai balik dah. Dah mukallaf dah. Hak dia tu. Kalau orang tak sampai balik tu, bukan hak dia lagi. Ibarat dia semayang ni. Bila orang tu dah balik tu, seolah kata semayang tu jadi hak dia dah. Apa-apa berlaku dia kena buat. Apa-apa perkara pun dia kena buat dah. Tak boleh tinggal dah. Soalan kata itu kepunyaan dia semayang tu. Hak dia dah. Tak boleh tinggal. Tu maksudnya hak. Kata dia tiada ada baginya, bagi seorang tadi, pada Allah, tulis. Ini di sisi Allah. Di sisi Allah Ta'ala, janjian syurga. Habis tak? Orang tak semayang tak masuk syurga ke? Kalau orang tanya esok. Dia masuk syurga juga, tetapi selepas daripada diazabkan. A'udzubillah min zalik. Minta jauh. Tu, nampak tak? Nampak saya sebut? A'udzubillah min zalik. Kalau amal kita ni, na'udzubillah min zalik. Minta jauh. Kita minta jauh. Kalau orang tanya esok, Ustaz, orang yang semayang, a'udzubillah. Jauh sikit, jauhkan sikit. Billahi min zalik. Tak kena tu. Tak ada alif tu. A'udzu tu kena. Ba alif lam ha. Ba alif lam ha. Tak ada ba alif lam ha tu tak kena. Ajar Salasiah. Tengok tiru pada apa? Hajar Kasum. Hajar Kasum. Baik. Jumpa kitab tak jumpa lagi. Hajar Ida. Kitab ni banyak masyhur. Kitab ni masyhur Ada kat Shopee banyak. Habis. Jika dikehendaki dikasihkan dia syurga, maka jika tengok. Mana ni? Jika dikehendaki. Apa dikehendaki? Tulis situ. Jika dikehendaki ya Allah akan kasihan belas. Kalau lah, habis Ustaz, kalau orang tu dia ni, ya betul. Contoh kita kata gini, Ustaz, Allah Ta'ala kuasa tak? Allah Ta'ala kuasa tak nak masukkan hamba-Nya yang tak semayang ke dalam syurga? Kalau orang tanya.
Nak jawab lagu mana? Allah Ta'ala kuasa tak? Nak masukkan hamba-Nya tak semayang ke dalam syurga. Ni bahaya ni. Ni selalu orang geng-geng yang soalan macam ni selalunya ditanyakan oleh orang liberal dengan orang etis. Dia mengaji tauhid tak tinggi mana, tiba-tiba dia kata Allah Ta'ala tu kuasa bagi dia. Allah Ta'ala tak berhajat pada hamba dia. Allah Ta'ala tu mampu. Dia kata mampu. Kuasa nak masukkan hamba dia tak semayang pun boleh masuk dalam syurga. Lepas tu kita tanya balik, boleh ke? Boleh. Tak ada apa. Tak semayang tak boleh masuk. Ni kena jawab elok-elok. Ni kena jawab elok-elok soalan ni. Orang tanya gitu. Ni jenis orang malas semayang ni, pokok ni. Aku tak semayang pun tak apalah. Ni dia jawab. Na'udzubillah min zalik. Tak jawab lah ni. Na'udzubillah min zalik. Aku tak semayang tak apalah. Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala nak masukkan aku tanpa semayang pun boleh. Dia jawab gitu Dia jawab, aku tak semayang tapi dengan rahmat Allah, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala nak masukkan aku tanpa semayang. Aku tak semayang pun tak apa, boleh. Kita nak jawab, habis jam kita nak jawab Allah. Kita pun ya juga. Habis dia pun ya juga. Habis. Kawan tu tak mengaji, kita mengaji. Kawan tu jenis cerdik bercakap. Pandai bercakap, cerdik. Tapi tak belajar. Kita ni pandai belajar. Kita ni tak pandai cakap. Contoh. Kita pun dengar, betul juga. Dia kata betul. Betul juga. Allah Ta'ala tu, dia kan maha kuasa. Hamba dia tu tak semayang, nak masuk ke syurga pun boleh. Padahal lah awak tak semayang Nak jawab lagu mana? Dia tauhid dia tak apa nak tinggi mana kawan tu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa aqimis solah. Hendak mengejar semayanglah oleh kamu. Habis tu, kamu tak semayang. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Itu ada janjian Allah Ta'ala. Semayang ni dipanggil wajib. Wajib pada syarak. Bila ada janjian daripada Allah Ta'ala, dipanggil wajib apa? Kita macam ilmu tauhid. Bila ada janjian daripada Allah Ta'ala, kita panggil wajib apa? Haji Kamal Zaman, Haji Yaakob, Kak Aini, Haji Rohana. Malah nak sebut nama dah. Tolong tulis kat bawah. Kak Nur Ehsan. Tolong tulis komen bawah. Apabila ada wajib syarak. Wajib syarak. Saya suka jawapan Hajah Jamalia dengan Haji Zul. Wajib aridi. Apabila ada janjian daripada Al-Quran, dia panggil wajib aridi. Bukan wajib pada akal. Siapa wajib pada akal? Siapa jawab tu wajib pada akal? Siapa wajib pada akal? Hajar Zainab. Bukan wajib pada akal. Wajib aridi sebab ada ketentuan di dalam Al-Quran. Mana tadi nampak? Wajib pendatang betul. Wajib aridi betul. Tepat sekali Hajar Airul. Wajib yang mendatang. Kalau kita fikir kata semayang, memanglah wajib syarak. Kena ingat je kawan zaman. Wajib syarak itu dituntut ke atas kita. Adapun nisbah Allah Ta'ala tak cakap wajib syarak. Sebab nisbah Allah Ta'ala nisbah janjian dalam Al-Quran. Tak boleh sebut wajib syarak situ. Kalau orang tu jawab, dia kata, Allah Ta'ala tu kuasa. Tak apalah. Tengok dia kata gini, ajar teman-teman. Aku tahu berdosa aku tak semayang sebab aku wajib syarak. Syarak suruh aku semayang. Dia jawab, ni terlebih cerdik sikit. Ni pandai sikit lah. Dia kata apa?
Wajib syarat tu aku tahu tuntutan tu wajib semayang. Aku tahu berdosa. Tapi, dia kata tapi. Allah Ta'ala tu harus bagi dia nak masukkan hamba dia ke dalam syurga, tak ada masalah. Dengan tanpa tak semayang pun tak apa. Memanglah wajib syarat tu dituntut berdosa. Memang aku berdosa. Tapi kalau Allah Ta'ala nak masuk ke syurga terus boleh juga. Sebab harus pada dia. Di situ kita jawab apa? Di situ kita kata Allah Ta'ala tu ada janji dalam Quran. Wa aqimus solah. Hendak semayanglah oleh kamu. Apabila ada janjian dalam Quran, itu dipanggil wajib aridi. Bila wajib aridi, nak tak nak kita maklum dah. Apabila kita tak semayang tu, na'udzubillah min zalik, tak jauh. Apabila seseorang tu tak semayang, maka orang tu mestilah dia kena diazabkan dulu. Mesti diazabkan dulu. Sebab apa? Sebab ada janjian daripada Allah Ta'ala. Apabila ada janjian daripada Allah Ta'ala, tak dapat tidak, dia kena azab dulu. Walaupun kita kata harus pada akal kita. Mana? Tuala. Mana tuala? Tak ada tuala. Pergi. Tak anak saya. Tengok. Maka apabila ada janjian daripada Allah Ta'ala, tak dapat tidak, kita kena semayang juga. Wajib syarat tuntutan pada kita. Tu nak jawab bagi orang etis ke orang liberal. Tadi betul Kak Nur ada jawab tadi. Dia kata ada cakap syurga masih kosong, neraka pun masih kosong. Allah tengok kita ada pengakhiran. Tu masalah ilmu tak ada. Dia tak mengaji tauhid. Syurga masih kosong, neraka pun masih kosong. Allah tengok kita pada pengakhiran. Allah Ta'ala tengok pada kita pengakhiran. Semayang kita lagu mana? Oh, maksudnya kita pengakhiran kita mengucap asyhadu alla, okey, terus masuk syurga. Nanti dulu. Ya, betul. Hajar Rayu, betul. Habis itu. Nampak lagi, kita belajar tu nak praktikal Haji Kamal Zaman. Jadi, bila sebut wajib syarat, itu tuntutan kepada kita. Adapun ada janjian dalam Al-Quran, itu dia panggil wajib aridi. Tepat sekali Haji Khairul, Haji Jamal, Ajah Jamaliah, bagus dengan Haji Zulkifli. Tu kalau bahasa orang Kedah, belajar sampai mengetahui. Betul Haji Kamal, betul. Inilah bab kata Haji Kamal Zaman kadang-kadang belajar dah, tapi bila kadang dia rasa berbelit-belit sikit. Belit macam mana? Kadang-kadang bila pertanyaan soalan tu jadi kita pun rasa berbelit. Bila soalan tu jadi trik sikit tu, jadi kita dah pening. Habis itu. Sikit lagi nak habis dah. Nak habis dah. Jika dikehendaki ia Allah akan kasihan belas. Yang ini dikasihkan. Kalau Allah Ta'ala tu berkehendak kasihan belas, dikasihkan dia syurga. Maka jika dikasihkan akan seksa, diseksanya neraka. Tu cakapan pendek dia cakap. Dia kata cakap pendek je. Maka barang tengok. Habis. Ni kitab tu. Betul. Jika dikehendak dikasihnya, jika dikehendak, berarti setakat dulu. Jika dikehendak, yang ni, jika dikehendak Allah Ta'ala akan kasihan belas akan hambanya, dikasihankan dia. Dikasihankan dia ni Allah Ta'ala merahmatikan dia. Maka jika dikehendaki dikehendaki seksa, diseksakan dia. Dia panggil jawab syarat tu lah. Kalau Allah Ta'ala kehendak seksa, maka Allah Ta'ala seksa. Tapi kena ingat, ini dipanggil ada janjian.
Ada janjian. Habis itu. Dan lagi sabda Nabi SAW. Ni sebab salah nak habis dah ni. Lepas ni masuk syarat. Esok masuk syarat. Sikit lagi. Nak habis. Ada dua je ni. Dan lagi sabda Nabi SAW. Bahawa seorang laki-laki sesungguhnya. Ia sembahyang. Dan kesalahannya kelas sembahyang dihantarkan di atas kepalanya. Allah Akbar. Tulis itu dihantarkan dengan mana diletakkan. Dihantarkan dengan mana diletakkan. Bahawa seorang laki-laki sungguhnya ia seorang sembahyang dan kesalahannya dihantarkan, diletakkan di atas kepalanya. Maka tiap-tiap kali sujud ia seorang. Tiap-tiap kali dia sujud tu, gugur kesalahannya. Allah Akbar, gugur. Kita semayang sujud tu, gugur kesalahan kita. Ini bagi dosa-dosa dosa kecil. Gugur tu sampai bila? Hingga habis. Ini hingga habis semayang. Dan gugur segala kesalahannya, kesalahan bagi seorang tadi. Kita sujud tu, habis gugur semayang kita. Gugur semayang lah. Gugur kesalahan kita. Gugur kesalahan ni, yang dihantar mana letak. Gugur kesalahan, yang ni gugur kesalahan. Gugurkan kesalahan kita. Yang ni kesalahan ni dengan maksud apa? Dosa kita lah. Digugurkan dosa kita tu, diletakkan di atas kepala. Seolah-olah kata dosa tu tak kepala. Apabila kita sujud, maka dia gugurlah. Tak ada. Lenyaplah kesalahan kita dengan sebab kita sujud tadi. Habis itu. Kemudian kata, ketahui olehmu. Hei orang yang berkenaan kemenangan setengah pada orang yang menghafaz, yakni memelihara akan semayang. Ni nak masuk bab syarat esok. Esok kita masuk syarat. Syarat. InsyaAllah. Habis itu. Wallahu a'lam. Esok kita masuk syarat semayang. Ini lambat sikit lah sebab saya start lambat tadi 9.45. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini menjadi manfaat pada kita dan dapat kita sampaikan pada mereka yang di luar sana, sama ada sahabat-sahabat kita, kawan keluarga kita dan juga jiran tetangga kita. Jadi sekadar itu saja, saya minta maaf kalau salah dan silap atau terkasar bahasa. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Atau Hajar Salasiah. A'udzu billah. Ba alif. Alif tu sampai 2 kali tu. Ba alif macam ni. Alif tu buang. Lepas tu lam ha. Hajar Salasiah. Tuan betulkan. 2 kali salah tu. Tuan betulkan. A'udzu bukan a'udu A'udzu billah. Ba alif lam ha. Ba alif sambung macam ni. Betul dah tu. Lepas tu lam ha. Alif yang tu buang. Billahi. Tengok Hajar Kasum punya tulisan. Wallahu a'lam. Bismillah. Tak apa.